Bab yang kedua, sifat-sifat para nabi dan rasul. Seperti yang telah kita bahaskan sebelum ini berkali-kali, adalah kalimah syahadah itu terdapat dua penjelasan ataupun dua syarahan padanya, iaitu la ilaha illallah, perbahasan ataupun syarah berkenaan Allah, dan Muhammadur Rasulullah, syarah berkenaan Rasul-Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ni, dua ilmu ni adalah ilmu paling penting dalam Islam. Sebab kalau tak sah yang ni, tak sah yang lain tak dia terima. Solat dia, puasa dia. Kemudian kena kenal Rasul. Jadi kita dah habis kitab pertama kita dulu, kitab warna biru tu, pengajian sifat 20. Kita dah habis membahaskan secara ringkas berkenaan dengan perbahasan tentang sifat-sifat Allah. So sekarang kita masuk kitab yang kedua, yang membahaskan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi kitab ni penulis yang samalah, Ustaz Raja Mukhlis ni. Dulu masa kitab yang pertama pun Ustaz Raja Mukhlis juga, sebab dia dah huraikan dengan bahasa awam, bahasa yang mudah difahami. Cuma kita buat pengajian untuk tambah-tambah lagi apa-apa info-info ataupun kekeliruan yang mungkin timbul bagi pemula. Baik. Jadi kita kena kenal sifat-sifat. Dalam, kalau ingat dulu pengajian kita yang kitab biru tu, saya bagi tahu ada 4 elemen yang perlu kita ketahui pada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mengenal Allah. Yang kedua sifat, yang ketiga asma, ataupun nama-nama, dan yang keempat af'al. Jadi konsep yang sama kita gunakan kepada mengenal Nabi. Kena kenal dulu zat Nabi. Zat dia macam mana? Dia adalah seorang manusia, bukan malaikat, bukan jin. Jadi zat dia sama seperti manusia ataupun disebut bashar. Itu zat. Dia makan, minum, sopa macam kita. Tak ada magic yang dia buat kecuali yang diperintahkan oleh Allah, dan itu kita namakan mukjizat. Itu zat. Kemudian baru kita belajar sifat. Termasuk juga zat tadi tu lelaki. Zat dia mesti lelaki, yang kita dah buka sebelum ni. Kemudian sifat, kemudian asma dia, nama-nama kita kena kenal. Nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita tahu 25 lah. Asma al-anbiya, ada 25 yang wajib kita tahu. Yang lain-lain tak tahu pun tak apa. Nama ni penting. Dia seperti mana kita kena kenal Allah melalui namanya. Kena tahu asmaul husna. Dalam hadis menyebutkan siapa yang menghafal, menghayati, membilang, menghitung-hitung asmaul husna, maka diwajibkan syurga bagi dia. Buat pengajian tentang asma Allah, huraikan satu persatu. Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa, Al-Malik tu apa, Al-Quddus tu apa, As-Salam tu apa. Kan? Tak bisa lagi nak buat kuliah asmaul husna. Siapa yang mempelajari asmaul husna wajib syurga bagi dia. Ada hadis. Tu mengenal nama itu. Sebab dalam nama Allah itu ada sifat-sifat dia juga, yang akan menambahkan lagi tauhid dan kasih dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab mengenal Nabi, 4 juga elemen yang samalah. Zat kena kenal, iaitu seorang manusia lelaki, yang diberi wahyu. Kena kenal sifat-sifat dia yang kita akan bahas pada hari ini. Kemudian kena kenal asma dia, nama-nama dia. Nama-nama pun kita dah masuk dah beberapa. Yang lepas tu 25 rasul tu. Lepas tu Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, 5 orang. Itu asma. Kemudian af'al. Af'al ni ialah perbuatan. Benda apa yang nabi-nabi ni buat? Nabi-nabi ni apa tugas dia? Tu. Kita tukar af'al tu jadi tugas lah. Perbuatan-perbuatan, af'al. Dan kenapa Nabi itu perlu dilantik dan dihantar kepada umat manusia? Yang tu akan masuk dalam bab tugas.
Jadi hari ini kita akan membahaskan tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Secara asasnya para ulama membahagikan sifat kepada 3. Yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Yang ni kita dah hurai panjang masa pengajian sifat 20 kitab biru dulu tu. Nah, yang ini kita namakan sebagai hukum aqli. Hukum dia terbahagi kepada 3. Nah, hukum aqli, hukum syar'i, satu lagi hukum adi. Adi, ain, alif, dal, ya. Hukum adi ialah hukum adat, iaitu perkara yang Allah cipta secara berulang-ulang mengikut tempat-tempat dia, mengikut keadaan-keadaan dia, mengikut peraturan dia. Contoh, saya angkat mas ni, saya lepas, dia jatuh. Saya angkat lagi, lepas jatuh lagi. Angkat, lepas jatuh lagi. Ini kita panggil hukum adat. Kerana Allah menjadikan peristiwa tersebut berlaku secara berulang-ulang apabila terpenuhi hukum fizik dia tu. Hukum sains, hukum alam dia. Jadi bukanlah secara asbab dia, secara luaran dia, secara kita nampak mata zahirnya, kita boleh kata daya fizik, graviti dan sebagainya. Itu semua dari sudut pandangan zahir. Tapi pada hakikat dia, setiap perkara yang berlaku adalah ciptaan daripada Allah. Allah beritahu, kami yang menciptakan kamu dan semua perbuatan-perbuatan kamu. Wa ma ta'malun. Kami yang menciptakan kamu dan semua perbuatan-perbuatan kamu. Jadi termasuk perbuatan-perbuatan kamu tu ialah segala yang bergerak di atas alam ini adalah ciptaan Allah. Jadi hukum adat ni benda yang Allah cipta, benda tu secara berulang-ulang. Bila kita minum air, hilang dahaga, tu hukum adat. Bila kita makan nasi, hilang lapar, itu hukum adat. Bukan nasi tu ada kuasa menghilangkan lapar, bukan air ada kuasa menghilangkan dahaga, bukan api ada kuasa membakar. Sebab api dan membakar adalah dua makhluk yang dicipta berbeza. Berbeza. Api Allah cipta asing, panah Allah cipta asing, sejuk Allah cipta asing. Dalam Al-Quran Allah beritahu masa Nabi Ibrahim kena lastik masuk dalam api tu oleh Namrud, Allah SWT firman, ya nar, wahai api. Ulama tafsir kata semua api menyebut labbaik. Ya, labbaik ni maksud dia ya, kelui kan. Dia menyut. Kita kelui, dia menyut. Dia menyahut seruan daripada Allah. Sebab tu bila kita pergi umrah haji, kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Pasal apa? Bukan duit kita yang sampaikan kita ke haji umrah, tetapi panggilan Allah yang menyampaikan kita ke Mekah. Maka disunatkan kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ya Allah, ya. Kita mengaku, menyahut, supaya nak menafikan semua yang kita duk berhala di dalam hati kita. Aku boleh buat haji ni pasal daftar wai. Boleh buat haji ni pasal duit cukup dah. Boleh buat haji ni pasal semua pasal dia bubuh. Allah tu dia letak di mana tak tahu. Bila kita kata Allah, Allah tu Allah, betul ya. Tapi ada tapi. Orang kata apa yang datang selepas tapi menafikan kenyataan awal. Apa yang datang selepas tapi menafikan kenyataan awal. Sepatutnya kita menafikan makhluk dan mengisbatkan Allah. Isbatkan Allah. Sebab itulah kalimah syahadah, la ilaha. Dia nafi dulu, nafi, tidak ada apa-apa pun yang berkuasa. La ilah, tidak ada satu pun yang berkuasa illa kecuali Allah. Isbat pada Allah, nafi pada makhluk. Kita isbat makhluk, nafi Allah. Terbalik. Jadi belum ada penghayatan tauhid dalam kehidupan kita. Maka Nabi SAW pun mensunatkan kita menyebut talbiyah untuk mendatangkan rasa yang kita datang haji umrah tu adalah semata-mata jemputan daripada Allah.
Bukan kerana asbab-asbab yang kita duk nampak tu, kumpul duit sampai 20 tahun dalam tabung haji. Bukan. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik, labbaik, labbaik. Labbaik tu ya, menyaut. Menyahut. Jadi bila disebutkan kepada api, ya nar, ulama kata semua api, tak kira di rumah, di luar rumah, di dalam neraka, di luar neraka, di dunia, di akhirat, semua menyahut labbaik. Kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Maka semua jadi sejuk. Api yang di rumah tengah duk masak pun jadi sejuk. Sejuknya sejuk yang membeku. Yang mana kalau kita pegang api masa tu, tangan kita jadi air terus. Beku. Disebabkan Allah menggunakan perkataan bardan, sejuk. Tidak diletakkan apa-apa pengecualian, sambungan, penjelasan sejuk yang macam mana. Jadi bila sebut perkataan mutlak sejuk, depa terus taat jadi sejuk. Sejuk yang amat. Kemudian Allah tambah perintahnya wasalaman, dan sejahtera, dan yang selamat. Bardan wasalaman, sejuk. Lepas tu Allah tambah lagi perintah wasalaman, barulah sejuk tu menurunkan suhunya sehingga menjadi sejuk-sejuk sedap ya. Semua api bila kita pegang sejuk sedap macam sejuk aircon dia. Sebelum tu kalau pegang pun beku terus tangan. Tapi bila sampai perintah wasalaman, semua api menjadi sejuk-sejuk. Sepui-sepui bahasa. Sedap. Ala, kemudian Allah tambah lagi perintah, takhsiskan lagi, khususkan lagi perintah sejuk tadi untuk siapa? Ala, kepada Ibrahim. Itu ayat Quran. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. Maka semua api yang di neraka, yang di dunia, jadi panas balik, kecuali api yang disentuh oleh Nabi Ibrahim. Api yang ada depan dia tu pun panas juga. Orang sampai tak boleh nak dekat. Orang yang duduk keliling tu, mereka lempak masuk Nabi Ibrahim masuk dalam api tu, tak boleh nak dekat kerana bahang terlampau panas. Sebab itu mereka membuat lastik. Kerana terlampau panas, api yang dibuat tu menjulang begitu besar, dia punya api dia dibuka terlalu besar, sampai kan nak lempak masuk Nabi Ibrahim ni tak boleh. Dekat je panas. Jadi dia buat lastik tembok daripada jauh. Tembok Nabi Ibrahim daripada jauh tu, masa Nabi Ibrahim melayang masuk tu, malaikat main nak tolong. Sempat lagi tu. Dia kata tak payah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil untuk bantu aku. Masa itulah Allah firman pada api-api semua jadi sejuk dan sejahtera. Maka api tu masih panas. Orang masih tak ada dekat. Tapi bila Nabi Ibrahim yang sentuh, jadi sejuk ke atas dia seorang. Ni kaedah takhsis ataupun kaedah mengkhususkan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah tu sangat khusus. Jadi daripada situ kita dapat tahu api satu makhluk ciptaan Allah yang lain, panas satu ciptaan yang lain, sejuk satu ciptaan yang lain. Semuanya saling tidak berkait kecuali apabila diperintahkan oleh Allah. Bila Allah perintahkan jadi seperti biasa, semua jadi seperti biasa balik. Kalau Allah perintahkan graviti dihapuskan, semua terapung. Maka graviti dengan berat tidak ada kaitan. Berat satu makhluk yang lain, graviti satu makhluk yang lain. Orang kata lagi berat sesuatu benda tu, lagi mendalam dia masuk ke bawah, tarikan dia lebih kuat. Tapi sebenarnya dalam ilmu tauhid tidak ada ta'alluq ataupun kaitannya, kerana semuanya ciptaan Allah. Allah lah yang menghubungkan semuanya. Jadi semua kita isbatkan pada Allah. Semua kita isbat ni maksud dia sabitkan pada Allah. Allah yang buat semua, Allah yang susun semua bagi cantik. Macam tu kaedah dia. Jadi mula-mula tadi kita tahu siapa dah? Lupa dah. Siapa masuk sifat? Yang pasal Nabi-Nabi tadi. Apa dia lah? Hukum adat. Saya tengah bahas tentang 3 hukum tadi tu. Hukum adi, hukum syar'i dan hukum akli. Tadi hukum adi, hukum adat. Benda tu dibuat secara berulang-ulang
atas dua maksud. Yang pertama, untuk uji manusia. Adakah manusia akan isbatkan makhluk ataupun isbatkan Allah, ataupun tauhidkan Allah. Untuk uji kita. Bila kita dahaga, kita minum air, maka hilang dahaga, Allah uji kita. Nak berterima kasih kepada Allah ataupun air. Nak rasa Allah yang berkuasa menghilangkan dahaga ataupun rasa air yang menghilangkan dahaga. Itu ujian bagi kita. Bila kita minum dengan tauhid yang betul, maka kita lulus ujian Allah. Kita minum, Allah hilangkan dahaga. Yang pertama sebagai ujian. Yang kedua untuk memudahkan kita punya kehidupan harian. Sebab kalau hukum adat tidak diwujudkan oleh Allah, maka celaru dunia ni. Hari ni kita minum air, hilang dahaga. Esok minum air, tak hilang dahaga. Allah tukar adat dia kepada yang lain. Makan pasir pula baru hilang dahaga. Jadi restoran, kedai runcit, Coca-Cola, bungkui, tutup. Hari ni minum, hilang dahaga. Esok minum, tak hilang dahaga. Nak buat bisnes macam mana? Ubat, kan? Hari ni ubat sakit batuk, makan satu pil ni. Esok ubat sakit batuk yang lain pula, makan hak tu sampai ke sudah tak ada apa, kan? Jadi hukum adat kalau berubah-ubah, maka akan menyusahkan kita. Disebabkan ada hukum adat lah, maka wujudlah bisnes-bisnes, wujudlah ubat-ubat, wujudlah produk-produk makanan, kosmetik dan sebagainya. Kerana mengikut adat yang sebelumnya. Orang sebelum ni pakai, okey. Daripada situlah kita dapat buat eksperimen. Kita dapat hasil-hasil eksperimen. Kita test ke atas 10,000 orang, 20,000 orang, semua menghasilkan satu hasil yang positif. Jadi kita pun simpulkan, inilah hukum adat dia, inilah positif, maka kita ambil hasil kajian yang tu. Tapi kalau hukum adat tak ada, celaru habis. Test kat orang pertama jadi lain, test kat orang kedua jadi lain, test kat orang tiga jadi lain, sampai ke 40,000, 50,000 orang, test semua jadi lain-lain. Jadi tak boleh hidup kita kat dunia ni. Jadi caca merba lah. Jadi hukum adat ni penting. Dalam masa yang sama menguji hati kita. Nak isbat pada siapa? Nak percaya, nak letak kepercayaan kita, tauhid kita pada siapa? Pada sains ke pada Allah? Kan? Kita guna sains tapi tauhid pada Allah. Hak tu yang betul. Tapi masalah kita ni, hari-hari kita cerita pasal sains dan kita lupa cerita pasal Allah. Maka sains jadi berhala dalam hati kita. Kan? Sampaikan tak ada sesuatu tu, tak boleh, tak boleh, jadi tak boleh. Kita buat keputusan benda tu takkan jadi kalau tak sekian-sekian benda tak ada. Kan, buat keputusan, mana tauhid kita? Mana yang dikatakan tawakkal tu ala Allah? Jadi sebab itu kalau nak ambil sains, kena ambil tauhid. Dan disekalikan. Ulama kata dunia ni, adat ni di tangan, di hati jangan. Cukup di tangan. Guna kemahiran, ilmu, kajian yang Allah SWT telah ilhamkan kepada kita semua untuk manfaat manusia, tapi yakin hanya pada Allah. Sebab konsep menggunakan asbab ni daripada zaman Nabi lagi. Nabi suruh berubatlah kamu, contoh habatus sauda, madu apa semua. Bukan bermakna kena yakin dengan benda tu. Berubat, lepas tu tawakal pada Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Benda tu cuma asbab. Asbab dari sudut hukum adat. Secara adatnya madu akan buat sekian-sekian pada badan kamu. Secara adatnya habatus sauda akan membuat sekian-sekian perkara dalam badan kamu kalau kamu mengambilnya sekian-sekian dos. Macam tu. Tapi semua tu atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum adat. Kemudian hukum syar'i. Hukum syar'i ada 5 lah. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu tak payah ceritalah. Kemudian hukum akli. Hukum akli itu ada 3. Wujub, istihalah dengan jawaz, ataupun wajib, mustahil dan harus. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, wajib, mustahil dan harus. Jadi wajib di sini kena faham wajib akli atau wajib syar'i. Sebab dalam bab perbahasan hukum syar'i tadi tu ada wajib juga. Kan ada 5. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Jadi bila masuk hukum akli ada wajib juga. Wajib yang macam mana? Jadi ulama akan membahaskan menggunakan perkataan tertentu untuk menyatakan itu wajib syar'i ataupun wajib akli.
dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya, apabila mengatakan wajib dan huruf jar selepasnya adalah ala, wajib ala, maka itu merujuk kepada hukum syar'i. Kerana ala tu atas, dikenakan ke atas. Wajib ala, hukum syar'i. Contohnya, wajib alayya as-solah, wajib ke atasku untuk solat. Yajibu alayya as-sawm, diwajibkan ke atasku berpuasa. Ala, ke atas, atas, sebab kita di bawah. Wajib syar'i ni maksud dia ada sesuatu yang hebat, agung, mewajibkan sesuatu ke atas sesuatu yang rendah. Itu wajib syar'i. Maka kita semua hamba, kita semua rendah, dan Allah itu yang maha hebat, maha agung, maha tinggi, merintahkan sesuatu yang wajib ke atas kita. Sebab itu menggunakan ala. Ala dalam bahasa Arab maksud dia atas, ke atas. Tapi kalau wajib akli, ulama-ulama dalam kitab bahasa Arab biasa menggunakan li. Li itu maksudnya untuk. Lillahi ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati wal ard. Li itu maksudnya untuk, ataupun miliknya, kepadanya. Bi pun boleh juga, billah, kan? Bi itu maksud dia dengan. Bismillahirrahmanirrahim, ada bi, ada ba kat depan tu huruf jar. Dalam bahasa nahwu kita panggil huruf jar. Huruf jar ni ialah kata hubung, yang mana bila ada huruf jar, apa-apa perkataan selepasnya akan menjadi kasrah, menjadi baris bawah. Sebab tu bila kita baca bismillah, hi, bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi, bismillahirrahmanirrahimi, semua baris bawah. Hujung dia, yang hujung tu. Padahal perkataan asal dia ismu Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu. Kenapa kita tak baca bismillahu rahmanur rahimu? Kerana adanya huruf bi kat depan tu. Itu huruf jar kita panggil. Bila dia datang, dia akan menjadi baris bawah kan, kepada semua perkataan yang datang selepasnya, untuk baris yang terakhir. Contoh dalam Quran, Allah SWT sebut inna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi. Fi itu huruf jar. Fi itu huruf jar. Apa perkataan selepas dia? Lailatil, bawah. Kalau ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kenapa atas lailati, bawah lailatu? Kerana atas ada huruf fi. Itu ilmu nahwu kita panggil. Daripada situ kita boleh baca kitab botak. Orang kata kitab botak, kitab kosong tu, kitab yang tak ada baris tu, kita boleh tahu atas bawah, depan, boleh kenal. Kerana adanya petanda-petanda huruf jar dan sebagainya. Tu salah satu cara lah untuk mengenal baris bawah dan baris atas. Dan atas sebab itu juga tak boleh salah baris atas dan bawah ketika membaca Al-Quran. Panjang pendek tak boleh tersalah panjang pendek ataupun atas bawah dalam Al-Quran, kerana mengubah makna. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr, dah ubah makna dia. Dia kena lailati. Contohnya dalam Al-Quran, Allah SWT sebut daraballahu mathala. Daraba maksud dia pukul. Dia, satu orang telah pukul. Dia menggunakan past tense. Dalam bahasa nahwu disebut fi'il madhi. Daraba Allah. Dia, iaitu satu yang tunggal, memberi misal ataupun memukul. Sebab dia ada dua makna. Satu memberi misal, satu lagi memukul. Dia memberi misal. Dia tu satu ya. Daraballahu mathalan. Dia, Allah yang satu, memberi misal. Memberi misal, memberi contoh. Ni ayat Quran. Tapi kalau kita baca daraballah, kita tambah alif, kita tambahkan panjang ya. Alif dalam fi'il
bermakna tasniyah. Daraba satu, daraba ada alif, maksudnya dua orang memberi misal. Faham? Kalau ada waw, darabu, mereka, lebih daripada tiga dan ke atas, memberi misal ataupun memukul. Jadi ada daraba, darabu, tiga. Satu orang pukul, dua orang pukul, tiga dan ke atas yang memukul. Jadi kalau kita sebut daraballahu mathalan, satu Allah yang memberi misal. Kalau kita sebut daraballahu mathalan, dua Allah yang memberi misal. Faham tak? Panjang pendek dalam Al-Quran tu. Pasal apa? Wajib belajar tajwid. Tak perlu tahu makna, tapi wajib tahu panjang pendek tang mana, supaya tidak mengubah makna. Faham ni? Kat mana kena panjang, kat mana kena pendek, kat mana yang dia kata kena berhenti, kat mana yang boleh sambung. Jadi itu serba sedikit berkenaan dengan bahasa Arab. Jadi wajib ala ialah wajib syariat. Contohnya wajib solat, puasa, zakat, haji, itu adalah hukum syariat. Wajib syar'i dengan wajib akli apa beza dia? Wajib syar'i kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Maka tidak boleh ada apa-apa wajib ala ataupun wajib syar'i kepada Allah. Kerana wajib syar'i itu melazimkan sesuatu yang lebih agung dan lebih hebat, lebih tinggi daripadanya, memberi arahan kepada pihak bawahan. Clear? Jadi wajib syar'i, wajib ala tak boleh kena pada Allah. Kerana Allah lah yang maha tinggi, Allah lah yang maha agung, Allah yang memberi arahan dan perintah. Allah pihak atasan, hak lain semua pihak bawahan. Maka tak boleh wajib ala atas kepada Allah. Ini akidah Mu'tazilah yang mengatakan ada wajib ala kepada Allah. Beza dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Dia kata wajib ala Allah, wajib ala Allah untuk apa? Menunaikan janjinya. Dia kata wajib ke atas Allah untuk menunaikan janji dia. Benda tu salah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita semua, Allah tidak wajib melakukan apa-apa pun. Walaupun Allah kata aku akan buat, tapi tak wajib bagi Allah. Aku akan memasukkan orang beriman ke dalam syurga, tak wajib bagi Allah. Allah kata Allah nak masukkan, tak semestinya Allah akan masukkan. Kalau Allah tiba-tiba di hari akhirat Allah tak mau masukkan orang beriman dalam syurga, Allah nak masukkan semua orang beriman dalam neraka, hak kafir semua Allah masuk dalam syurga, harus bagi Allah. Itu perbahasan harus. Jawaz, perkara yang jawaz, perkara yang jaiz, perkara yang harus bagi Allah. Satu perkara yang harus bagi Allah, iaitu Allah boleh buat apa yang dia suka. Allah yaf'alu ma yasha'. Allah nak buat apa pun dia punya suka. Bebas. Allah tu bebas daripada segala peraturan cengkaman kewajipan. Allah tak wajib masukkan kita dalam syurga, Allah tak wajib masukkan kita dalam neraka, Allah tak wajib masukkan orang beriman dalam syurga, Allah tak wajib masukkan orang kafir dalam neraka, Allah tak wajib memasukkan nabi-nabi ke dalam syurga, tak wajib. Tapi Allah akan masukkan ataupun tidak? Ya, Allah akan masukkan. Kerana apa? Kerana Allah firman dalam Al-Quran, Allah akan masukkan orang yang beriman dalam syurga. Jadi kita yakin dengan janji Allah dalam keadaan kita tidak mewajibkan. Pendengar gitu. Dalam keadaan kita tidak mewajibkan apa-apa kepada Allah. Berbeza dah, kena faham. Yakin dengan janji Allah dengan beriman yang Allah wajib melakukan janji Allah, dua perkara yang berbeza. Sebab itu, atas sebab itu, setiap kali kita baca doa lepas azan, kita minta maqamal mahmud untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang kafir, orang atheist, dia berdebat dengan orang Islam. Dia kata Nabi Muhammad tu, kata dia ni nabi maksum, wajib syurga bagi dia. Kenapa dia suruh umat dia berdoa untuk dia dapat tempat yang dalam syurga tu? Dia buat persoalan untuk kita. Tak fikir dah wajib dah. Bahkan Nabi beri, apa orang kata,
berita gembira kepada 10 asyarah mubasyarah, 10 sahabat Nabi yang wajib masuk syurga. Nabi memberi jaminan masuk syurga kepada orang, tapi Nabi sendiri tak jamin masuk syurga. Faham tak ni? Faham tak ni? Nabi memberi jaminan pada orang lain masuk syurga, tapi Nabi sendiri tak jamin dia masuk syurga. Apa bukti dia? Bukti dia Nabi suruh kita doa Nabi masuk syurga setiap kali lepas azan. Ada kali. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatu wafirillah wa ba'athu maqaman mahmud. Maqaman mahmud, maqam, kedudukan mahmud yang paling terpuji, yang paling tertinggi dalam syurga. Nabi suruh doa setiap kali lepas azan, menunjukkan yang Nabi ni tak dijamin syurga lah. Dia bagi kita confuse, atheist. Dia kata bercanggah dalam Islam ni, kata Nabi paling agung, paling disayangi, tiba-tiba dia sendiri pun tak jamin diri dia masuk syurga. Boleh pula jamin orang lain masuk syurga. Pening pula kita. Jawapan dia ada pada pengajian sifat 20, iaitu sifat jawaz Allah. Huwa yaf'alu ma yasha. Dia buat apa yang dia suka. Atas sebab itu Nabi menyarankan kita terus berdoa dan berdoa. Walaupun Allah dah janji Nabi tempat maqam mahmud ni, tapi Nabi nak ajar kepada kita tauhid, bahawa Allah tidak wajib buat apa-apa pun. Faham tak ni? Doa ni untuk ajak kita tauhid. Tempat Nabi maqam mahmud tu dah confirm dah. Allah dah janji dah. Mana ada tempat lain yang lebih tinggi untuk orang lain. Untuk Nabi Muhammad SAW itu Habibullah, paling Allah sayang. Dah janji dah. Tapi Nabi nak ajak kepada kita tauhid, supaya kita jangan berasa Allah wajib melakukan sesuatu. Untuk Nabi, apatah lagi untuk kita. Lagilah kita tak tahu kita mati sebagai apa. Orang-orang yang murtad umur 40, masa dia umur 1 sampai umur 39, dia pun tak tahu dia akan murtad. Orang yang jadi tak tentu arah ni, jadi macam-macam fahaman pelik-pelik pun semua, umur 40, 45, 50, sebelum tu serupa macam kita, mazhab Syafi'i, mengaji rukun 13 pun semua, tak terlintas pun nak ikut fahaman. Bila tercabut hidayah daripada diri dia, terpesong dia. Sebab tu Nabi SAW setiap kali berkhutbah, Nabi akan baca doa yang saya selalu baca tu, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu disebut dalam hadis. Apabila Nabi memulakan khutbah ataupun ceramah, Nabi akan baca tadi tu, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku minta perlindungan daripada keburukan diri aku. Nabi mana ada keburukan? Tapi Nabi hari-hari doa minta perlindungan daripada perangai buruk sendiri. Sebab apa? Sebab Nabi nak ajak kita supaya jangan duk berasa sombong, jangan duk berasa diri ni bagus dah. Walaupun kita ni orang masjid, orang surau, tiap-tiap malam bangun tahajud, jangan berasa diri tu baik. Nabi larang. Jadi Nabi suruh berdoa, ya Allah, aku meminta perlindungan daripada keburukan diri aku sendiri. Lepas tu Nabi sambung doa, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa Allah bagi petunjuk kepada dia, fala mudhillalah, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Wa may yudlilhu, dan sesiapa yang Allah cabut hidayah daripada diri dia, fala hadiyalah, maka tak ada satu orang pun yang boleh memberi petunjuk kepada dia. Kalau kita hayati makna doa tu, jadi seram. Jadi seram, sejuk. Ya Allah, hidayah kita ni sampai mana? Hidayah yang ada pada kita ni sampai mana? Lah ni umur kita 40, umur kita 45, umur kita 35. Sampai terang mana hidayah yang Allah nak kekalkan dalam diri kita? Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah cabut hidayah daripada dia, tak ada siapa boleh bantu dia dah. Siapa, tak kira Nabi sendiri pun datang dakwah kepada dia, dia tetap takkan berubah. Kalau dia nak jadi sesat, dia sesat. Dia nak jadi Syiah, dia jadi Syiah. Kalau dia nak jadi LGBT, jadi LGBT. Dia nak jadi atheist, nak jadi liberal sekular, dia jadi sekular liberal. Nabi sendiri datang pun dia buat tak tahu ya. Fala mudillalah, tidak akan, fala hadiyalah, tidak akan ada satu orang pun boleh memberi petunjuk kepada dia. Jadi kita ni setiap waktu dan keadaan kena sentiasa periksa hati kita, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesiapa yang tawadhu'kan dirinya, Allah akan angkat darjat dia. Itu hadis. Sesiapa yang tawadhu'kan diri dia, Allah akan angkat darjat dia. Tawadhu' ni apa? Dia merasa diri dia tak ada apa. Ada satu orang ustaz saya, dia puasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan puasa bagi dia. Dia amal, masa tu saya mengaji dengan dia, dia amal dah 7 tahun, tak tinggal pun, puasa hari-hari. Bila orang dapat tahu, orang duk puji-puji dia, dia jadi tak selesa. Dia jadi tak selesa, muka berkerut, jadi tak suka orang tahu dia puasa. Muka dia berkerut. Lepas tu ada sekali tu dia jumpa saya, dia mengadu. Dia kata, aku ni tak ada apa, semua ni Allah yang zahirkan kebaikan dia ke atas aku. Kalau Allah tarik balik hidayah dia, aku bukan kata puasa sunat, puasa Ramadan pun tak boleh. Ni tawaduk. Bukan saja-saja sebut ni dia duduk kerut sorang-sorang dia ni. Kita kalau orang tahu amalan kita, kita jadi seronok. Seronok, bangga dalam hati. Tu nama dia riak, ujub, takabur. Tu kita kena buang. Yang tu ilmu tasawuf. Baik. Sifat-sifat yang wajib tadi tu dah habis. Yang wajib syar'i dah habis. Wajib aqli. Wajib aqli pula ialah macam mana istilah dia tu? Sesuatu yang tak boleh diterima akal, ma la yatasawwaru bihi fi aqli adamuhu, akan ketiadaannya. Sesuatu yang kita tak boleh tergambar dalam fikiran kita apabila ketiadaannya. Bila benda tu tak ada, kita tak boleh masuk dalam kepala kita, tak masuk akal. Ghair maqul, bahasa Arab sebut ghair maqul. Tidak tergambar dalam fikiran kita apabila sesuatu tu tidak ada. Apabila sesuatu tu tidak ada, sesuatu benda tu tak ada, dia jadi tak masuk akal. Contohnya, setiap yang lahir, setiap yang ada, setiap manusia yang ada di sini wajib akli mempunyai ibu. Ya, faham tak? Jadi walaupun kita tak kenal ibu kita, kan? Walaupun kita tak kenal ibu kita, lahir-lahir jadi anak yatim, tak kenal, tak pernah tengok muka, tak kenal apa, tapi wajib secara akal seorang manusia itu apabila dia hidup wajib ada ibunya. Jadi kalau satu orang tu dia hidup tapi dia tak ada ibu, la yatasawwaru fi aqli, tidak boleh digambarkan dalam akal kita. Itu wajib akli. Bukan wajib melakukan sesuatu, tak buat berdosa, kalau tak buat berdosa, kalau buat dapat pahala. Yang tu wajib syar'i. Ni wajib akli. Faham kan beza dia? Faham? Jadi sesuatu yang tak boleh digambarkan, tak masuk akal, kalau benda tu tak ada. Contoh handphone lagi. Handphone ni ada kilang dia, walaupun saya tak bisa tengok. Dan tuan-tuan pun tak bisa tengok. Tak perlu pun tuan-tuan tengok, tapi telah mewajibkan kewujudannya akan kewujudan kilang dia. Bila dia wujud, itu tanda kilang dia wujud. Bila tuan-tuan wujud, itu tanda ibu tuan-tuan pernah wujud. Maka wujudnya alam mewajibkan pencipta. Kalau manusia wujud, tak ada ibu, tak masuk akal. Handphone wujud, tak ada kilang, tak masuk akal. Tiba-tiba seluruh alam yang hebat ni wujud tanpa pencipta, masuk akal pula. Lagilah tak masuk akal. Faham tak? Orang-orang atheist yang tak percaya Tuhan ni, dia berkata wujud alam ni semula jadi. Ni ilmu sains, dia berkata semula jadi. Itu ilmu atheist. Dalam bab semula jadi itu atheist punya pemikiran yang diserap masuk dalam sains. Supaya kita percaya alam ni semula jadi, tak ada yang menciptakan. Bagi kita orang Islam tak terkesan, tapi bagi orang yang bukan Islam, dia percaya Allah. Dia percaya alam ni toing, tiba-tiba ada. Big Bang teori dan sebagainya, tiba-tiba ada. Tiba-tiba meletup pun ada. Semua ada. Daripada tak ada jadi ada. Magic. Tapi hak ni tak magic, hak kita tak magic. Mikrofon tak magic, ada tanpa pencipta. Tak masuk akal. Mesti ada yang buat, mesti ada company, mesti ada
tukang driver yang bawa apa barang ni dekat belakang lori dia. Mesti ada orang melazimkan semua benda tu. Hanya satu wujud ni, hanya satu wujud mewajibkan kewujudan-kewujudan yang lain. Wujud kedai, wujud company, wujud dia punya CEO, wujud pengurus, wujud penjual, wujud pembeli, wujud dia punya driver dia, wujud dia punya semua benda wujud. Kilang besi pun wujud sekali. Kan? Kilang apa, karbon apa semua tu wujud sekali dengan hanya satu wujud. Faham ni? Itu wajib akli nama dia. Maka sifat-sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul ini adalah sifat yang bersifat akli. Maknanya kalau sifat ni tak ada pada seorang nabi, tak masuk akal ya kalau dia tu nabi. Kalau sifat tu tak ada dalam seorang nabi, tak masuk akal dia itu seorang nabi. Yang pertama sekali siddiq. Apa yang dimaksudkan dengan siddiq atau benar adalah sesuainya perkhabaran yang dikhabarkan dengan realiti ataupun sekadar persesuaian dengan apa yang mereka percaya atau yakini. Allah firman dalam Al-Quran, dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah, siddiqlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Jika sekiranya para rasul boleh bersifat dusta, maka bolehlah berlakunya dusta dalam perkhabaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi kalau nabi-nabi ini ada sifat dusta, sifat membohong, sifat menipu, sifat tidak benar, maka ada kemungkinan firman-firman Allah juga dipalsukan. Jadi mustahil lah. Takkan Allah nak melantik seorang yang menipu untuk membawa ayat-ayat dia. Sebab Allah nak menyampaikan benda yang hak, mesti disampaikan secara telus, macam photostat. Kita photostat dapat sama, kiri kanan sama. Dia tak boleh, kalau hilang satu huruf, photostat lagi sekali, hak lama tu reject. Nah, pasal mana boleh kita photostat, tiba-tiba dia punya logo dia hilang, dia reject. Jadi kalau Nabi itu adalah photostat, ada sifat dusta, kena reject. Jadi Allah telah memilih di kalangan manusia yang terbaik sebagai Nabi, iaitu orang yang tidak akan berdusta, sentiasa benar, kerana dia nak photostat ayat-ayat Allah dan sampaikan kepada kita semua. Ya? Berlakunya dusta dalam perkabaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka kerana Allah SWT sendiri membela mereka dengan mukjizat sebagai tanda membenarkan mereka. Jadi bila satu orang tu dia klaim diri dia sebagai Nabi, maka wajib pada akli untuk dia membuktikan bahawa dia tu seorang Nabi. Membuktikan diri dia seorang Nabi itu mesti datang daripada Allah. Dan bila datang daripada Allah, ianya mesti sesuatu yang khariqul adah dia panggil. Tadi kita belajar hukum ada 3. Syar'i, akli, adi. Adi itu ataupun adat ialah sesuatu yang Allah cipta secara berulang-ulang mengikut peraturan dan tempat dia. Bila kena dia punya tempat dia akan berlaku benda yang sama. Benda yang sama tu adalah ciptaan Allah. Contoh saya lepas jatuh. Dia akan berulang benda yang sama daripada zaman Nabi Adam sampai lah ni, dan akan datang pun sama. Lepas jatuh. Kerana ada tarikan graviti kalau mengikut ilmu sains. Itu hukum adat. Tetapi ada perkara-perkara yang mencari adat, kita sebut sebagai khariqul adat. Khariqul adah. Dia ada 6. Ada mukjizat, irhas, karomah, istidraj, ma'unah, istidraj, sihir. Ada 6. Ada 6 perkara yang mencari adat. Benda ni kita dah bincang pada kitab biru dulu tu, tapi kita buat ulang kaji sikit lah. Yang mukjizat untuk Nabi-Nabi, irhas untuk Nabi-Nabi tetapi sebelum menjadi Nabi, sebelum dilantik menjadi Nabi. Irhas kita tak panggil mukjizat sebab belum jadi Nabi lagi. Contohnya Nabi SAW lahir dalam keadaan ibunya tidak mengeluarkan walau setitik darah, dan badannya seperti berminyak, dan siap dikhatamkan
dan menyebut subhanallah. Yang ni yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir. Dalam kitab Imam Barzanji pun ada, tak silap saya, menyebut subhanallah. Nabi SAW kita ni antara bayi yang bercakap ketika bayi lah. Dia ada beberapa bayi yang bercakap. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, lepas tu dia sebut bayi Juraij, lepas tu bayi Masyitah, Jadi Nabi Muhammad SAW dilaporkan ketika lahir berzikir subhanallah. Itu bukan mukjizat, itu irhas, kerana belum menjadi Nabi. Nabi Isa AS bercakap-cakap ketika semua orang menuduh ibu dia berzina, sebab Maryam bawa balik baby. Maka orang pun marah, hang ni dah lah keturunan Nabi. Maryam ni keturunan Nabi, dia daripada Ali Imran, keluarga Imran. Kan ada surah Ali Imran tu, keluarga Imran. Maryam daripada keluarga tu, keluarga yang mulia, keluarga Nabi Musa, keluarga Nabi Harun, keluarga Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Tiba-tiba mai bawa baby, satu kampung kecam dia, hang ni berzina, dapat anak ni. Siapa bapa dia? Dia kata aku tak tahu, tak ada bapa. Tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan anak. Semua orang kata tak masuk akal. Akhirnya Nabi Isa ketika bayi bersuara dan bagi tahu, akulah Nabi, akan diutus sebagai Nabi apa semua. Barulah semua orang percaya pada masa itulah. Tapi bila Nabi Isa besar, dia pun dustakan balik. Sebab dah sampai generasi yang seterusnya tu tak menyaksikan benda tu, dia jadi satu legenda sajalah. Lain lah kalau zaman tu ada video, boleh lah rakam kan, tunjuk kat generasi akan datang, baru dia pun percaya kan. Tu nombor dua. Bayi Juraij ialah satu kisah yang Nabi cerita kepada para sahabat. Kisah dia yang pasal bila kita sembahyang sunat dan ibu kandung kita memanggil kita, kita kena hentikan solat sunat dan menyahut seruan ataupun panggilan ibu kita. Kerana apa? Nabi pun cerita. Sebab ada satu orang ahli ibadah, nama dia Juraij. Dia sangat kuat beribadah dalam mihrab dia. Dia buat satu bangunan khas untuk beribadah ya. Dia berhenti untuk makan minum, buang air, lepas tu sambung beribadah. Mak dia duduk tak jauh pada situ, mak dia mai ketuk-ketuk pintu bagi salam, dia tengah duduk semayang, dia tak jawab. Lepas tu mak dia mai lagi pada waktu yang lain, ketuk-ketuk, dia tengah duduk semayang lagi, tak jawab. Sampai mak dia terasa dalam hati, mak dia doa pada Allah, ya Allah kau ujilah anak aku dengan wanita penzina. Sampai terlintas. Biasa marah, bila marah ni dia keluar doa-doa yang tak elok. Jadi sebagai ibu, kalau marah macam mana pun pada anak, jangan sampai berdoa. Walaupun dalam hati tu yang lebih kuat tu. Kalau doa berapa, ya Allah turunkanlah bala pada anak aku, yang tu lain. Ni hak daripada hati ni, betul-betul terasa dalam hati, ya Allah anak aku ni teruk betul lah, bagilah balasan pada dia. Jangan macam tu. Tapi doakan yang baik-baik. Ya Allah jadikanlah anak aku ni orang yang baik, soleh, solehah, da'i, ulama, ustaz, orang ahli tahajud, ahli masjid. Doa walaupun dia menyakiti hati kita, doa yang baik-baik. InsyaAllah kalau tak dia jadi baik, dia akan melahirkan anak-anak yang baik, cucu-cucu yang baik. Jadi mak dia terasa, mak dia pun doa. Dipendekkan cerita, ada pelacur datang, ketuk-ketuk pintu dia, dia buat tak tahu ya. Lepas tu pelacur tu berzina dengan pengembala kambing di sebelah rumah dia dan melahirkan anak, dan dia fitnah kata Juraij punya anak, dan Juraij ditangkap. Juraij ditangkap, kemudian sampai pecah spek. Juraij ditangkap dan rumah dia dirobohkan, rumah ibadah dia dirobohkan. Rumah ibadah dia dirobohkan. Lepas tu dia dibawa kepada khalifah dan nak dihukum rejam. Kemudian dia kata, dia pun minta membela diri dia kata aku tak mau bela, biar budak tu sendiri yang cakap. Budak tu baru lahir baby tu pun cakap. Juraij tanya, siapa pak hang? Dia kata, pak aku pengembala kambing sebelah rumah tuan. Tu pak dia. Jadi selamatlah dia daripada
hudud ataupun hudud lah, hukum hudud. Itu Juraish. Kemudian Masyitah ni kan Firaun punya tukang sikat. Okay? Lepas tu dia sikat rambut salah seorang daripada anak Firaun tu, lepas tu dia terjatuh sikat. Dia sebut nama Allah. Jadi anak dia marah, kenapa tak sebut nama pak dia? Kenapa tak sebut nama pak dia? Maka dia pun bagi tahu kat bapak dia tangkap, bapak dia bunuh seorang demi seorang ahli keluarga dia. Bunuh suami, bunuh anak dia yang besar lah. Sampai dia last sekali dia dengan anak baby kecil dia. Masyitah. Dia dengan anak kecil dia. Dia jadi ragu-ragu. Murtad je lah. Kan? Ragu-ragu bukan nak murtad, tapi dia sayang pada baby. Mak sayang pada baby ni lain. Anak yang dah besar dengan anak baby lain. Jadi anak dia tu bersuara dan memujuk ibu dia. Jangan risau, terjunnya. Allah akan bantu, terus masuk syurga. Allah takkan bagi rasa sakit. Jadi dia pun terjun. Masa Isra' Mi'raj tu kan Nabi terbau cium bau yang sangat wangi. Tanya pada malaikat, bau apa ni? Malaikat kata tu kuburnya Masyitah. Dia beberapa bayi yang bercakap ketika baby. Salah seorangnya Nabi Muhammad SAW, dan itu dinamakan irhas. Mukjizat kita tahulah, belah bulan, kan, belah laut. Yang tu semua selepas menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi, bila Nabi SAW masa kecil tu ada awan duk ikut dekat atas kepala, itu irhas. Nabi Musa dia buh penumbuk mati terus orang. Itu irhas. Mana ada orang bagi penumbuk mati terus? Kan? Tapi itu kekuatan yang Allah bagi kepada Nabi Musa AS. Dia tumbuk satu orang tu, masa tu belum jadi Nabi lagi. Lepas tu baru Fir'aun ligan dia pergi lari, jumpa dengan Nabi, dia pergi kat Bukit Tursina, dapat kenabian. Baru dapat mukjizat. Sebelum tu, irhas. Lepas tu karomah ni untuk wali-wali Allah. Sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu semua wali Allah. Kan? Maka berlaku perkara-perkara yang aneh kepada mereka, mencari adat, berlawanan dengan adat. Kemudian Ma'unah ni benda-benda yang berlawanan dengan adat berlaku kepada selain daripada Nabi, Rasul dan wali-wali dia, iaitu orang-orang Islam biasa macam kita. Jadi kalau berlaku benda-benda yang mencari adat, itu adalah Ma'unah, bukan kerana kesolehan kita ke, banyak ibadat ke, banyak amal ke, tak. Semata-mata Allah yang mengizinkan perkara tersebut berlaku. Contohnya ada satu orang tu, dia accident, hancur habis semua mati, tinggal dia seorang, tak luka tak apa. Banyak kes macam tu. Itu nama dia Ma'unah. Secara logik dia, mana boleh kan? Aling semua mati habis, semua terkepit sana sini, dia keluar tak ada luka, tak ada apa. Itu Ma'unah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi bantuan kepada dia. Kemudian istidraj berlaku macam Ma'unah juga, tapi kepada orang kafir dan orang fasik. Orang tu banyak dosa, dia orang Islam, tapi dia banyak dosa, tapi berlaku benda-benda ajaib kepada dia, itu istidraj. Dan yang keenam, sihir, iaitu berlaku perkara-perkara yang mencari adat berlawanan, yang mencari adat dengan pertolongan jin. Ada pertolongan daripada jin, sihir, santau dan sebagainya.